Ni saudara Mujibu dan juga Puan Nur Fadlin. Apa yang disebutkan oleh Profesor Samsu Bahari tadi, kreatif, nak berkempen kreatif, dan dalam pemasaran komunikasi politik itu, kreativiti itu, nak beli jiwa tu, emosi tu salah satu faktornya. Cuma macam kalau kita nak dapat terus ke Bumi Kenyalang, ke Puan Nur Fadlin ni. Puan, sepanjang Puan berada di Sarawak, bagaimana Puan lihat daya kreativiti calon-calon ataupun parti-parti bertanding ini untuk grab the attention para pengundi, sebab dia sedikit terhad, tetapi bagaimana Puan Nur Fadlin melihat keinginan ataupun willingness mereka ini untuk beralih ke platform ataupun pendekatan yang mungkin lebih, berbeza sedikit untuk memenangi hati pengundi? Baik, saya melihat kalau di bandar ya, kita mungkin tak ada masalah, kecuali yang atas pagar ni, okey, dia lain sikitlah dia punya pemikiran. Tapi untuk memasarkan dia punya kempen-kempen dia untuk meraih undi itu di luar bandar, saya rasa SPR telah menetapkan seperti yang pengacara sebut tadi, 64 kawasan ya, dibenarkan untuk ceramah physically, alright, dengan adanya SOP bahawa 150 orang pada setiap masa, dan 50% sahaja mengikut kapasiti venue tersebut. Dan sesungguhnya dengan adanya SOP seperti ini diguna pakai dengan sebaik mungkin oleh jentera parti, pekerja-pekerja parti, dan sesungguhnya apabila kita melihat apa benda yang isu yang nak diutarakan tersebut, dia akan market dia akan segenap sudut. Okey, kita ada media massa, sosial media, okey, sosial media individu calon tersebut sendiri, jentera parti dia sendiri, okey, dan juga yang diwawarkan dari mulut ke mulut juga, okey. Seperti sebelum ini saya sendiri bagi tahu bahawa sebelum penamaan calon tu telah berlaku kempen-kempen ini, okey, walaupun kita tak menggunakan kempen untuk pilihan raya, tapi sebenarnya untuk memenangi hati rakyat tu telah berlaku lama. Sebagai contoh, dengan tertubuhnya parti-parti baru, okey, dia telah pakaikan masa yang ada itu untuk mencari pengaruh dia untuk masuk ke dalam parti tersebut. Dengan ini dia menggunakan apa cara sekalipun untuk mewar-warkan apa yang mereka akan janjikan, yang akan mereka buatkan selepas ini. Kalau untuk parti kerajaan itu tak ada masalah dengan mewawarkan lagi, dengan mengempenkan lagi, dengan merasmikan lagi projek-projek yang akan dibuat, okey, dan telah dibuat dengan mengemaskinikan data-data apa yang patut. Okey, di situ mereka telah menggunakan cara yang mereka tersendiri, keunikan mereka tersendiri. Tak kisahlah kalau isu-isu apa yang mereka ketengahkan itu adalah hak masing-masing. Kecuali jangan ada propaganda-propaganda yang terlalu perkauman, keagamaan, okey. Saya melihat itu tak ada. Okey, laporan pun tak ada tentang perkauman dan keagamaan yang melampau, tidak ada. Dan saya kira keunikan apa yang ada di Sarawak ini, calon itu sendiri memang memainkan peranan yang penting. Apa yang mereka gunakan jentera parti mereka, gunakan pengaruh mereka, okey, masuk ke kawasan-kawasan mereka dari awal. Okey, contohnya ni dah habis, dah menang, start balik, okey, start balik untuk kita PRU akan datang. Okey, dan benda itu adalah proses yang tidak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. 5 tahunlah kita buat. Kita tunaikanlah janji kita. Itu adalah kemestiannya, yang sama ada masih penyandang memegang ataupun berlaku apa-apa perubahan, semestinya mesti diteruskan 5 tahun. Jadi kita tak adalah kata-kata yang mengatakan 5 tahun baru muncul, 5 tahun muncul. Sebenarnya ada, okey, pembaharuan ataupun ada pergerakan itu, tapi mungkin sebab kita kan selalu tengok Facebook,
okey, sosial media ini, cakap-cakap netizen apa semua, ada yang boleh kita ambil sebagai iktibar, ada juga yang kita rasanya itu adalah sesuatu yang yalah, okey, benda yang tak penting kita tak payah ambil. Janji selepas ini buat kerja, tentukan bahawa jaga kawasan, ADUN jaga kawasan dia sendiri, tunaikan apa yang telah dibuat, dan di situ rakyat akan menilai 5 tahun. Dia akan proses itu jangan berhenti. Itu yang saya tekankan di sini. Okey. Jadi sentimen itu kita boleh tukarlah. Alright. Baik, itu antara penjelasan daripada dan juga pemerhatian daripada Puan Fadrin sendiri melihat di kawasan-kawasan dan juga di Dun-Dun yang terlibat di Sarawak itu, pendekatan kreatif yang digunakan oleh ADUN dan juga parti-parti politik. Cuma yang kita nak lihat dari segi penerimaan orang ramai terhadap kempen-kempen sebegini. Mungkin Saudara Mujibu tidak pergi ke Sarawak itu, tapi mungkin sejak kebelakangan ini melihat kepada PRM Melaka dan juga mungkin ada pemerhatian dan juga pembacaan di media-media sosial dan sebagainya, bagaimana penerimaan orang ramai terhadap kempen alaf baru, kempen dalam media sosial ini? Ya. Saya rasa perkara dalam berkempen ini isunya adalah dua yang saya nampak. Satu, nak menjadikan padang permainan itu sama rata. Kerana kalau kita perhatikan, kempen ini membolehkan semua orang ada akses dan juga diberikan ruang dan peluang yang sama rata untuk sampai kepada pengundi. Kerana kalau dalam keadaan semasa tidak ada kempen, maka kekuatan jentera itu yang menjadi key factor. Jadi di sini ada calon-calon yang tidak memiliki kekuatan itu. Ya. Jadi kalau mereka tidak ada kekuatan itu dan tidak boleh pula pergi rumah ke rumah, ya, kerana kita juga kena faham perspektif yang kedua ni. Kempen itu bukan macam kita jual barang, ya, kerana kempen ini dia memiliki 1001 rencah, ya, dari perspektif psikologi, perspektif personality, dari perspektif penawaran, kerana perkara-perkara itu yang perlu ditengok oleh pengundi. Dan kita kena faham, even dalam konteks kempen terbuka, bukan semua yang hadir kempen itu adalah pengundi, tidak, ya. Tetapi kalau kita kaji, yang efektif itu adalah pergerakan personal yang datang dalam kelompok-kelompok kecil, yang mengetuk pintu ke pintu, yang pergi ke pasar ikan, pergi ke pasar malam. Itu dia sebenarnya yang efektif, kerana mereka itu adalah pengundi di situ. Kalau pergilah ke mana-mana kan, saya pergi ke Sabah, saya pergi ke Tanjung Piai, saya pergi ke Semenyih. Saya perhatikan kempen besar-besar tu yang banyak sebenarnya adalah jentera parti dan orang luar. Ya, yang mungkin ada keramaian. Maka apa salahnya sambil-sambil beli air botol RM1 tu kita duduk dengar ceramah. Ya, apatah lagi ini pula peluang untuk menyaksikan orang-orang tokoh-tokoh besar politik negara itu secara dekat. Jadi ini keperluan itu. Mengapa kalau di Melaka itu orang-orang politik kata kami sanggup bayar denda semata-mata untuk pergi pintu ke pintu, kerana mereka tahu itulah paling efektif. Kerana seperti mana juga kempen terbuka, Facebook, siapa yang tengok Facebook? Dia maki 2-3 round, dia keluar. Dan mereka itu bukan pengundi di situ. Dan golongan mana yang melihat? Kerana pengundi ini demografiknya pelbagai. Umur berapa. Dan kalau kita perhatikan di Melaka, ya, awal-awal pagi yang mengundi itu adalah saluran 1-2. Orang-orang tua. Lepas tu sunyi, barulah yang petang-petang. Itu pun bergantung pada keadaan. Kalau hujan di Melaka nasib baik tak hujan, maka ramai juga keluar. Tapi kalau di Sarawak, kalau tak balik, itu harus difikirkan. Sebab itu isunya bukan kena kreatif. Kreatif ni dah berlaku lama. Kalau kita masih belajar sejarah pilihan raya 1999, bila kawalan itu ketat, ya, hegemoni media yang begitu menyebelahi kerajaan, maka parti-parti pembangkang pada kita menggunakan blog. Dan di situ muncul gerakan senyap yang melemahkan Barisan Nasional, undi-undi Melayu hilang disebabkan itu, dan digelar goblok dan sebagainya kan. Dan kita tengok bagaimana tsunami senyap 2008 itu berlaku disebabkan masa itu belum ada media sosial, tapi aplikasi, ya, WhatsApp dan SMS dan sebagainya. Dan kemudian kita tahulah bagaimana revolusi teknologi itu merubah begitu. Tetapi
perubahan-perubahan teknologi ini masih lagi tidak merubah satu perkara dalam perspektif sosiopolitik kita yang membentuk budaya politik kita, budaya personal touch yang masih lagi melihat YB ini macam jin ajaib. Sedangkan mereka itu YB adalah pembuat dasar. Yang buat jalan raya itu bukan YB, itu JKR punya kerja. Tapi YB harus menjadi orang tengah untuk menyalur benda ni dan membawa dia ke peringkat asas. Tapi ini tidak dilihat. YB dilihat apa gula-gula bawa. Kain batik kena bawa. Kan kalau di peringkat Sarawak itu barangkali kita melihat bagaimana ritual tradisi rumah panjang yang perlu di ini. Jadi kalau ini tidak dibenarkan, saya rasa ahli politik dia tidak mampu untuk tembus ke situ. Apatah lagi kalau calon itu calon baru, mungkin tidak dikenali. Kalau dalam perspektif Melaka orang kata oh banyak baru. Saya kata yang baru itu banyak perspektifnya. Perspektif baru itu adakah dia baru dicalonkan ataupun dia ini sebenarnya baru dicalon saya tapi sudah lama bertapak dalam politik itu. Mungkin itu dalam perspektif parti-parti penyandang, okey, tiada masalah. Macam contoh di Tanjung Batu sekarang ini kan, daripada ayah kepada mak kepada anak. Tiada masalah itu. Tapi kalau calonnya macam contoh kita kata di Dudung, bagaimana seorang YouTuber terkenal ataupun influencer, Kadok contohnya kan. Beliau popular di sebenarnya tapi mungkin tidak di kampungnya kerana mereka itu mungkin kenal sekadar begitu ataupun elemen-elemen yang kekerabatan kerana jentera parti tidak ada, bagaimana beliau mau dia. Kan kerana ini politik yang dia cakap itu tentang kereta dan sebagainya. Jadi perspektif-perspektif itu harus dilihat oleh semua pemegang taruh bagaimana untuk memudahkan perkara ini kerana kita harus terima hakikat bahawa kita akan hidup di zaman pandemik dan berubah kepada endemik. COVID akan selesai dengan kita dan kalaulah COVID ini berakhir, kita juga harus melihat ini sebagai satu langkah penambahbaikan kerana sekiranya kita berhadapan dengan keadaan begini, ada contingency plan yang sudah lengkap. Kita tidak lagi perlu kepada SOP separuh masak, tunggu pihak ini, tunggu pihak itu, akhirnya dia jadi macam bangau pergi, kita tak ke mana. Kerana pusing-pusing pimai-pimai tentu. Pimai-pimai tentu. Kerana ini berkaitan dengan pilihan raya dan nama raya itu sendiri perlu diraikan dan perlu diberikan akses. Kerana yang pasti kita mahu menjadikan pilihan raya itu sebagai satu perkara yang benar-benar diraikan dan yang paling penting dia membawa kepada perubahan politik dan membawa kepada perubahan kebaikan buat negara. Itu yang perlu dipahami.